Assalamualaikum murid-murid, selamat petang. Hari ini kita belajar tajuk yang baru, perkataan yang sama ejaan. Okey, boleh tengok 4.1. Perkataan yang tidak boleh diubah ejaannya. Bermakna, kalau perkataan itu contoh kuku, kalau begitu, begitulah tu ejaannya. Tidak boleh diubah. Okey. Terdapat dua jenis perkataan yang sama ejaan tetapi berlainan makna. Bermakna, kalau kita eja perkataan itu memang sama, sebiji sama. Tapi maknanya berbeza. Okey, tengok dalam kotak merah ni. Perkataan yang tidak boleh diubah ejaannya. Okey, kita tengok contoh. Kita tengok apa yang dimaksudkan dua jenis perkataan sama tetapi berlainan maksud. Kita tengok apa maksudnya. Okey, contoh perkataan kuku. Okey. Kaf waw ku, kuku. Okey, ada dua perbezaan. Satu koko coklat, satu kuku jari kita. Okey, tengok perkataan. Buah kuku diproses menjadi coklat. Kedua, orang Islam disunatkan memotong kuku pada hari Jumaat. Okey, yang bahagian atas ini adalah koko. Koko coklat tu diproses jadilah coklat. Yang kedua, kuku jari. Okey, walaupun di atas koko, di bawah kuku, tapi bila kita eja, perkataannya sama, tapi berbeza dari segi makna. Okey, kita sambung ke surah 51. Murid-murid boleh tengok kotak merun dan yang ada pink. Perkataannya biru ataupun biro. Dua makna yang berbeza tapi bila dieja perkataan itu sama saja. Okey, kotak pertama, baju Ustazah Ramlah berwarna biru. Kotak kedua, Aminah dilantik sebagai ketua biro pelajaran. Berbeza. Okey, tengok kotak yang berwarna purple. Perkataannya sisi ataupun sesi. Okey, dua makna yang berbeza tapi ejaan perkataan tetap sama. Okey, boleh tengok kotak pertama. Ahmad berdiri di sisi Ali. Kotak kedua, sesi persekolahan penggal kedua akan bermula tidak lama lagi. Okey, boleh nampak kan perbezaannya? Sama ejaan perkataan tapi berlainan makna. Kita sambung muka surah 52. Okey, murid-murid, tengok kotak yang warna merah. Perkataan yang sama ejaan tetapi berlainan makna. Okey, boleh tengok awan yang warna peach tu. Perkataan ini terbentuk setelah dimasukkan imbuhan awalan dan akhiran. Ejaannya dikekalkan dan tidak perlu diubah. Maksudnya, ejaan tu kekal begitu. Cuma ada pertambahan imbuhan di depan dan di belakang. Okey, boleh tengok contoh. Tengok warna kuning. Kata dasar. Kata dasar ni maksudnya perkataan yang asal. Tengok di bawah. Perkataan asalnya yang warna purple lah. Tengok. Rekah. Itu adalah kata asalnya. Rekah. Tapi bila ditambah kepada imbuhan awalan dan akhiran, dia boleh jadi, tengok warna pink, merekah, biru, markah. Satu maknanya merekah. Satu maksudnya markah. Markah yang macam markah periksaan tu. Okey. Tengok. Cuba murid-murid tengok. Bila dieja perkataannya sama. Tapi
Bila ditengok maknanya tidak sama. Okey, tengok nombor 1. Tanah sawah itu merekah pada musim kemarau. Kedua, Atikah mendapat markah tertinggi dalam pelajaran Jawi. Di sana kamu boleh nampakkan perbezaannya. Perkataan sama, tapi dua makna yang berbeza. Okey, boleh tengok lagi. Di bawah, kata dasarnya sambil. Tapi bila ditambah imbuhan awalan dan akhiran, dia boleh jadi sambilan. Tengok warna biru, sembilan. Cuba murid tengok perkataan tu. Sebiji sama kan? Tapi maknanya berbeza. Okey, boleh tengok nombor 1. Musa bekerja sambilan untuk menambah pendapatannya. Kedua, 9 orang pelajar mewakili sekolah dalam festival nasyid. Okey, bila kamu tengok betul-betul, ejaan perkataan memang sama. Tapi bila kita baca betul-betul, maknanya berbeza. Itu maksud Ustazah. Harap-harap murid boleh faham. Okey, kita sambung ke surah 53. Okey, untuk muka surat 53 ada perbezaan sedikit daripada penerangan yang sebelum ini. Okey, boleh tengok 4.2 perkataan yang diubah ejaan untuk membezakan makna. Macam tadi, perkataan sama ejaan tapi berlainan makna. Yang kali ini, perkataan itu diubah pula ejaannya untuk membezakan makna. Okey, boleh tengok kotak yang merah tu. Ejaan yang hampir sama dan berlainan maksud. Hampir sama, bukan sama luan. Dia hampir sama tapi berlainan maksud. Dieja dengan memasukkan huruf alif untuk membezakan dua perkataan. Boleh tengok nombor 1. Perkataan pertama, pentas. Semua guru bekerja menghias pentas untuk majlis khatam Al-Quran. Perkataan kedua, pantas. Ali berjalan dengan pantas supaya cepat sampai ke sekolah. Okey, cuba murid-murid sebut. Pentas, pantas. Ejaan hampir sama, bunyi hampir sama tapi berlainan maksud. Untuk membezakan pentas dengan pantas tu, hanya perlu tambah alif. Kenapa perlu tambah alif? Sebab mahu membezakan dua perkataan itu. Tengok nombor 2. Puas. Kedua, puasa. Syukri merasa puas dengan kejayaannya. Puasa dapat mendidik diri menjadi insan yang sabar. Puas, puasa. Ejaan yang hampir sama tapi berlainan maksud. Apa bezanya? Puas, hujungnya tiada alif. Puasa, hujung perkataan ada alif. Ada beza kan? Tapi hampir sama ejaannya. Sebut pun hampir sama bunyinya. Tapi maknanya berbeza. Nombor 3, buai. Lepas tu, buaya. Okey, Mida menidurkan adiknya di dalam buai. Ayun-ayunan tu. Kedua, buaya. Pada minggu lepas, kami sekeluarga telah pergi ke taman buaya. Okey, dua makna yang berbeza, tapi bila kita sebut hampir sama bunyi, bila kita eja pun hampir sama tapi berbeza makna. Okey, cuba tengok perkataan buai. Di hujung perkataan ya sahaja.
Tapi buaya di hujungnya ada alif. Okey murid-murid, untuk muka surat 54 ni, Ustazah mahu murid-murid buat latihan 1, 2. Ya, latihan 1 dan 2 sahaja. Murid-murid boleh ambil buku latihan jawi, tulis hari, tarikh, tajuk apa hari ini. Okey, latihan 1 dan latihan 2 murid-murid kena buat. Bagi mana yang murid mungkin tiada buku latihan, mungkin ada tempat Ustazah, mungkinlah. Murid-murid boleh ambil kertas kosong dan siapkan. Setelah siap, murid-murid boleh hantar kepada Ustazah dan jangan lupa perkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah hantar dengan Ustazah, kertas itu jangan dibuang. Murid-murid, letak di dalam buku teks muka surat 54 ni. Nanti bila buka sekolah, Ustazah akan tolong lekatkan di dalam buku latihan kamu. Okey, Ustazah harap untuk tajuk pelajaran keempat ni, murid-murid boleh faham. Sekiranya ada apa-apa masalah, sekiranya murid ada apa-apa masalah, murid-murid bolehlah WhatsApp Ustazah secara personal. Jangan malu, jangan segan. Ustazah sentiasa menantinya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua.